Ustazah, boleh ceritakan mengenai peristiwa Perang Badar? Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khas untuk sahabat-sahabat Siakap Keli, hari ini dalam segmen Risalah kita nak terus berkongsi tentang apa lagi peristiwa yang jadi dalam bulan Ramadan yang boleh kita jadikan sebagai satu tambahan ilmu yang sebelum ni bila datang bulan Ramadan kita tak rajin buka kitab sirah kan. Tapi hari ni insya-Allah dengan Siakap Keli kita akan bawakan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang jadi, antaranya peristiwa yang terjadi adalah Perang Badar ataupun disebut sebagai Ghazwah Badar Kubra. Perang Badar Kubra. Baik, peristiwa Perang Badar ini dia jadi disebut dalam kitab sirah pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belikkan dalam bulan Ramadan ni, yang selain daripada kita buat aktiviti harian kita, kita tengok tarikh hari ni, biasanya ada peristiwa-peristiwa yang jadi yang kalaulah kita belajar ada sesuatu yang boleh kita ambil. Hari ini kita nak tengok dalam Perang Badar, jadinya perjalanan Perang Badar ini bila mana Nabi SAW, Nabi pelawar kepada para sahabat untuk sekat satu kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Ketika itu dia nak berdagang pulang daripada bumi Syam balik ke kota Makkah. Bila mana Nabi nak pergi, kita sebut apa, sekat kafilah ini, bukan tujuan Nabi nak berperang pun. Bila mana peristiwa ini ataupun pergerakan Nabi ni diketahui oleh Abu Sufyan dia terus sos minta pertolongan, bukan sos cili, minta pertolongan tuan-tuan puan daripada kita sebut tentera yang ada ketika itu. Baik, bila mana permintaan dia ini dipenuhi, tahu tak berapa ramai yang dihantar? Disebutkan dalam kitab sirah 1000 tentera yang dihantar, tak termasuk dengan disebut di sana ada 600 orang yang berbaju perisai. Di sana juga disebut ada 100 kuda yang memakai baju perisai. Bayangkan tuan-tuan, 100 ekor kuda. Kemudian disebut lagi di sana juga ada 700 ekor unta. Nak cerita apa? Banyak-banyak angka ni tuan-tuan, bukan nak suruh tuan-tuan hafal dak. Kita nak sebut ramainya tentera yang dihantar untuk membantu kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan tadi. Baik. Apa yang jadi lagi? Bila mana mereka ini dengan jumlah yang ramai, tahu tak berapa ramai orang Islam ketika itu? Yang ada dengan Nabi SAW diceritakan hanyalah sekitar 313 ataupun 314 orang dengan kuda yang hanya ada sekitar 70 ekor dan unta hanya sekitar 2 atau 3 ekor saja. Nak cerita apa tuan-tuan? Sikitnya orang Islam dan ramainya orang musyrikin ketika itu. Tetapi subhanallah, jadi dalam bulan Ramadan, bila mana tentera-tentera ini ikhlas berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun prosesnya itu bukan Nabi terus perang tuan-tuan puan. Yang inilah ibrah yang kita nak belajar. Nabi SAW walaupun jadi ketua, sebelum berperang, Nabi tanya dulu pandangan sahabat-sahabat. Bila sahabat kata, okey kita buat strategi macam ni, ya Rasulullah, Nabi dengar pandangan. Tanya dan dengar. Ada orang dia tanya saja tapi tak dengar. Ni mungkin kita sebut boleh kita ubah yang bersempena dengan ibrah yang kita belajar daripada peristiwa Perang Badar ini. Nabi tanya dan Nabi dengar. Kemudian apa yang jadi? Rancangan tadi, kita sebut strategi tadi yang dirancang dengan teliti berjaya dan akhirnya jadi kemenangan kepada orang Islam walaupun jumlahnya sedikit. Maka kita tahu apa rahsia yang jadi di sebalik kejayaan ini. Nabi tidak ada ego sebagai seorang ketua yang merasakan dia betul pada dirinya segala-galanya. Kemudian yang kedua, dirancang dengan strategi yang baik. Dan yang ketiga, yang ni kita nak belajar tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW bila mana nak berlaku pertempuran, Nabi bermunajat sampai diceritakan lamanya Nabi sujud, ditegur oleh Saidina Abu Bakar. Bila Nabi sujud tu dengan penuh tangisan, Nabi minta dengan Allah, ya Allah berilah kemenangan kepada orang Islam ketika ini, sebab kalau orang Islam kalah maka tak ada lah lagi Islam di muka bumi. Saidina Abu Bakar kata apa? Saidina Abu Bakar kata, cukuplah ya Rasulullah, Allah nescaya akan memberikan kemenangan kepadamu, subhanallah.
logik akal kita tuan-tuan puan. Nabi kalau dia minta, boleh nak minta terus. Sebab apa? Dia kekasih Allah, sudah tentu Allah kabulkan hajat baginda. Tetapi kerendahan diri, dia rasa dia seorang hamba, sampai tahapnya dia bermunajat dengan sebegitu rintihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini yang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang akan dikabulkan doa. Berapa banyak doa yang kita ungkapkan, berapa banyak doa yang kita tadahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita dalam perjuangan kita nak harungi dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita berakhir di penghujung kisah Ghazwah Badar ini, tuan-tuan dan puan, untuk kita belajar bahawasanya yang dalam bulan Ramadan ini perbanyakkan doa, ya, usahalah dengan sebaik-baiknya untuk buat amal soleh, kerana kata Allah dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa nak jumpa Allah, buat amal soleh. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ini akan mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.